Salam keluarga Malaysia. Berita perdana 6 Mei 2022, saya Ivan Toh. Dan saya Margaret Gambang. Berikut paparan utama malam ini. Operasi Hari Raya Aidilfitri, JPJ keluarkan lebih 8,000 saman. Kerajaan beri jaminan tambah ECRL tidak akan bebankan pengguna. Lembaga Lebuhraya Malaysia LLM menjangkakan peningkatan bilangan kenderaan memasuki ibu negara sebanyak 15 sehingga 20% di lebuhraya utama seluruh negara mulai esok sehingga Ahad ini. Ya, jangkaan tersebut dibuat berdasarkan rujukan trend semasa aliran trafik pada Rabu hingga semalam. Besok, Sabtu dan Ahad mungkin kurang sikit sebab kebanyakan orang ramai telah mula pulang ke ibu kota secara berperingkat, di mana telah mula pulang pada hari Rabu, Khamis dan Jumaat, dan besok juga mungkin akan pulang secara staggered walaupun tol percuma diaktifkan. Sebagai cadangan tambahan, suka saya nak maklumkanlah, berdasarkan kami punya rekod trend kami untuk 3 hari ini, kesesakan akan berlaku bermula pada pukul 10 pagi hingga pada pukul 4 pagi hari berikutnya, di mana ada waktu lengang kat situ, maknanya trafik kurang sesak pada pukul 5 pagi hingga 9 pagi. Okey, di situ saya cadangkan supaya orang ramai ambil kesempatan untuk pulang pada awal pagilah, 5 pagi hingga 9 pagi. Di situ maknanya jalan beraya kebanyakannya ada lengang pada waktu tersebut. Pihaknya juga menjangkakan berlaku peningkatan trafik di lebuhraya sekitar Kuala Lumpur susulan aktiviti kunjung-mengunjung rumah terbuka oleh warga kota. Sementara itu, pengguna yang akan melalui lebuhraya Kuala Lumpur Karak KLK dan lebuhraya Pantai Timur Fasa 1 LPT1 disaran untuk terus mengikuti cadangan jadual perjalanan TTA yang dikeluarkan. Ini bagi keselesaan dan kelancaran perjalanan untuk kembali ke ibu kota. Menurut Pengurus Besar Kanan Ketua Anir Berhad Razima Muhammad Razi, sejak 29 April sehingga petang semalam, sebanyak 1.15 juta kenderaan di lebuhraya KLK. LPT1 pula merekodkan 570,393 kenderaan. Kepatuhan terhadap TTA juga meningkat kepada hampir 74% berbanding 55% sejak mula diumumkan minggu lalu. Berdasarkan TTA bagi perjalanan esok dan Ahad, pengguna dari Pahang dicadang masuk ke lebuhraya pada 6 hingga 10 pagi dan 7 hingga 10 malam. Manakala Terengganu 8 hingga 11 pagi atau 8 hingga 10 malam dan Kelantan 6 petang hingga 8 malam atau 10 malam hingga 12 tengah malam. Untuk maklumat lanjut, pengguna boleh merujuk laman sosial Lembaga Lebuhraya Malaysia atau Anir Berhad seperti yang tertera. 8,036 saman kesalahan jalan raya dikeluarkan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ sepanjang operasi Hari Raya Aidilfitri 2022 di seluruh negara sehingga semalam. Kesemua saman dikeluarkan menerusi pemeriksaan 44,737 kenderaan sejak operasi bermula 29 April lepas. Pengarah kanan penguatkuasa JPJ, Datuk Lokman Jamaan berkata masih ramai lagi pemandu yang mengingkari peraturan jalan raya walaupun pihaknya sebelum ini telah menasihati pemandu agar mematuhi peraturan. Beliau menyatakan perkara itu ketika melakukan pemeriksaan khas di Terminal Bas Genting Highlands Pahang. 11 bas diperiksa dan kesemuanya mematuhi peraturan ditetapkan. Operasi bertujuan memastikan kenderaan awam terlibat berada dalam keadaan baik termasuk mempunyai brek kedua selain pemandu yang mematuhi undang-undang. Pemeriksaan khusus yang kami jalankan juga terhadap bas-bas ini, termasuk bagi bas-bas persiaran, mereka perlu ada brek kedua.
kerana laluan-laluan ini memang laluan-laluan yang memerlukan brek yang betul-betul terbaik bagi memastikan keselamatan. 27 kenderaan berat yang melanggar larangan berada atas jalan raya semasa tempoh perayaan turut dikenakan tindakan. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM komited melaksanakan Ops Prihatin sempena musim perayaan Aidilfitri bermula 30 April lalu sehingga esok. Ya, operasi melibatkan rondaan dan bantuan di sekitar jalan persekutuan membabitkan kes seperti kenderaan rosak dan kemalangan jalan raya. Wartawan Dian Fatihah Maknoh berkesempatan menyertai Ops Prihatin di sekitar ibu negara. Seramai 48 pegawai dan anggota APM di wilayah persekutuan ditugaskan dalam Ops Prihatin pada Hari Raya Aidilfitri bagi memantau keselamatan awam. Mereka juga membantu dalam memastikan kelancaran perjalanan pengguna jalan raya di 4 daerah utama iaitu Kuala Lumpur, Sentul, Ceras dan Putrajaya. Operasi dibahagikan kepada 3 shift melibatkan 4 orang anggota bagi setiap rondaan. Ops Prihatin ini lebih kita bersasar kepada laluan persekutuan, bukan bandaran. Dan kita lebih fokus pada perawatan kecemasan atau sama ada pelanggaran ataupun kecemasan yang berada di jalan raya lah. Mungkin di tepi-tepi jalan raya itu pun kita akan membantu. Tak mestinya dalam lebih pada untuk mengurangkan kesesakan jalan raya. Selebihnya kita akan berfokus kepada bantuan kereta-kereta rosak, tak ada minyak, kereta yang tidak boleh pergi jauh, dan kita akan tolak ke tepi. Selain Ops Prihatin, APM turut menerima dan mengendalikan kes lain, antaranya menangkap haiwan berbisa dan persediaan menghadapi bencana. Itu adalah di bawah sistem MERS 999, kita tetap melakukan keadaan tu. Kes-kes yang terlibatlah akak ular, memusnahkan sarang serangga dan sebagainya lah. Kalau ada kecemasan dan bencana macam tanah runtuh, mangsa lemas, dan sebagainya. Laporan Dian Fatihah Maknoh, Berita RTM. Kerajaan memberi jaminan kadar tambang Perkhidmatan Pengangkutan Laluan Rel Pantai Timur ECRL yang akan ditetapkan kelak tidak membebankan pengguna. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong berkata dakwaan pengerusi PKR Terengganu Azan Ismail bahawa tambang ECRL sehingga 6 kali ganda lebih tinggi berbanding harga tiket penerbangan adalah bersifat spekulatif dan tidak berasas. Menerusi kenyataan di Facebook rasmi, beliau berkata perbincangan berhubung perkara itu masih berjalan di peringkat kerajaan bagi menetapkan kadar tambang penumpang ECRL untuk setara berbanding kadar tambang yang dikenakan oleh Perkhidmatan Tren Elektrik TETS Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB di Pantai Barat Semenanjung. Secara dasarnya kadar tambang yang ditetapkan kelak akan memastikan ECRL terus berdaya saing dengan harga berpatutan dan dalam masa sama berupaya menanggung kos pengoperasian serta penyelenggaraan. Semalam media melaporkan Azan dipetik sebagai berkata tambang ECRL dijangka mahal ekoran kos pembinaannya yang tinggi dan menggesa kerajaan meneliti aspek kemampuan rakyat untuk membayar tambang perkhidmatan projek prasarana pengangkutan itu yang dijangka siap penghujung 2026. Pengabang perubatan di klinik kesihatan kerajaan dan swasta disaran untuk merujuk kanak-kanak berusia 1 bulan sehingga kurang 18 tahun yang menunjukkan gejala jaundice dan gejala lain hepatitis akut ke hospital untuk pengurusan kes selanjutnya. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin dalam kenyataan berkata, gejala lain hepatitis akut ialah hilang selera makan, loya, muntah, kelesuan atau air kencing berwarna gelap.
Ya, Kementerian Kesihatan KKM telah mempertingkatkan surveillance bagi hepatitis akut di semua klinik kesihatan dan hospital dengan menggunakan definisi kes yang telah dipersetujui pakar-pakar perubatan klinikal dan kesihatan awam. Protokol rujukan dan perusahaan kes hepatitis akut yang tidak diketahui penyebabnya sedang dibangunkan. Ibu bapa atau penjaga kepada kanak-kanak yang mengalami gejala berkaitan hepatitis akut seperti dinyatakan adalah dinasihatkan untuk segera mendapatkan rawatan di fasiliti kesihatan yang berhampiran. KKM juga akan terus memantau situasi hepatitis akut yang tidak diketahui penyebabnya dalam kalangan kanak-kanak dan akan memaklumkan perkembangan terkini dari semasa ke semasa. Dalam perkembangan lain, Khairi Jamaluddin memaklumkan pasukan petugas bebas akan ditubuh bagi menyiasat kes kematian seorang doktor pelatih di sebuah hospital di Pulau Pinang. Pasukan tersebut dipertanggungjawab untuk menyiasat kes serta budaya buli yang didakwa berlaku. Beliau mengesahkan telah menerima laporan mengenai kes tersebut daripada Ketua Jabatan Hospital berkenaan dan pihak polis kini dalam proses melengkapkan siasatan berhubung kejadian itu. Baik, dalam perkembangan lain, ibu bapa dinasihat mengambil peluang membawa anak-anak mereka mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 sebelum 15 Mei ini. Ia berikutan hanya berbaki kurang 2 minggu lagi pemberian vaksin COVID-19 dos pertama di bawah program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak PIC Kids akan tamat. Ya, tinjauan di Hospital Pakar Sungai Long, Selangor mendapati ibu bapa dan anak-anak masing-masing tiba di hospital berkenaan seawal pukul 9 pagi. Kebanyakan mereka mengambil peluang cuti musim perayaan untuk mendapatkan suntikan itu. Senang sebab ada rest untuk anak-anak 3 hari. So Jumaat, Sabtu, Ahad. So actually saya pun cuti, orang rumah dah cuti. So memang nak ambil dia untuk rehat lah. So memang planning untuk second dose di sini berdekatan dengan kawasan rumah lah. Pada saya pentingnya untuk ambil anak-anak ni sebab diorang terdedah dengan bahaya di zaman sekarang ni. So pada saya wajar dan perlu ambil sebab kita nak protect dia. Sebagai mak bapak, kita nak jaga dia di luar tak mampu sebab kita bekerja, masing-masing bekerja. So saya harap pada saya, kita husnuzon sebagai mak bapak, kita berusaha, kita tawakal. Ini cara yang terbaiklah saya buat untuk anak-anak saya, untuk saya lah dengan family saya. Ibu bapa disaran untuk mendapatkan vaksin dos pertama sebelum 15 Mei. Berikutan vaksin jenis Comirnaty dan CoronaVac tidak lagi ditawarkan selepas tarikh berkenaan. So untuk mereka yang belum mendaftar, saya ingin menyeru supaya semua ibu bapa kalau ada aplikasi MySejahtera app, cuba buat temujanji secepat mungkin untuk pemberian vaksin pada dos pertama pada sebelum 15 hari bulan Mei lah. Ibu bapa yang ada masalah, kadang-kadang ada masalah dengan MySejahtera so kami menggalakkan mereka datang, kami tolong mereka register juga untuk vaksin lah. Yang boleh register, kami lebih baik mereka register sebab supaya tidak ada masalah dengan terlalu ramai orang satu hari ya. Pakar kanak-kanak Hospital Pakar Sungai Long, Dr. Alexander Chan mengingatkan fasa kelonggaran SOP COVID-19 bukan bermakna penularan COVID-19 sudah berakhir. Yang penting ni sekarang ni kita dah peralihan ke fasa endemik. Okay, so vaksin ni sangat penting. Orang dewasa kebanyakan semua dah vaksin dah. Tinggal budak-budak je. Okay. So kes budak-budak yang serius yang teruk ada. Setiap hari tak kata tak ada langsung. Okay, risiko tu ada. So itu yang penting, itu yang kita nak elak. Kalau setakat demam, batuk sesama biasa tak apa. So vaksin COVID ni kalau kita ambil, kita bagi kat budak, vaksin yang disarankan oleh KKM ni selamat. Dia dah buat apa kajian yang sepatutnya.
Bank Negara Malaysia dijangka tidak akan sewenang-wenangnya mengikuti jejak langkah Rizab Persekutuan Amerika Syarikat menaikkan kadar faedah. Menurut Ketua Pakar Ekonomi Bank Islam, Dr. Muhammad Asfar Nizam Abdul Rashid, meskipun trend itu diikuti rapat pasaran global, ia bukan faktor utama dalam menentukan kadar dasar semalaman OPR semasa. Sebarang keputusan berhubung perkara itu perlu mengambil kira indikator ekonomi semasa, antaranya trend pekerjaan, pengangguran, kos sara hidup dan inflasi. Pihak Bank Negara Malaysia seharusnya sememangnya akan terus-menerus memantau kedudukan ekonomi negara sama ada ia bersesuaian atau tidak untuk dinaikkan kadar dasar semalaman ataupun OPR. Dan faktor sejarah juga ataupun kita lihat rekod-rekod yang lepas, sebenarnya bagaimana kadar faedah ataupun kadar OPR dinaikkan sebenarnya memang ada pengaruh oleh pihak Rizab Persekutuan ini, tapi ia bukanlah satu faktor yang utama. Kadar OPR akan dibincangkan pada mesyuarat jawatankuasa Dasar Monetari Bank Negara Malaysia yang dijadual 11 Mei. Konflik Rusia-Ukraine telah menyumbang kepada ketidaktentuan harga komoditi global. Menerusi laporan prospek 2022, Bank Pembangunan Asia ADB turut menjangkakan kesan berterusan pandemik tahun ini didorong varian Omicron. Bagaimanapun, ekonomi serantau dijangka lebih terbuka dipacu kemajuan usaha vaksinasi dan penularan terkawal COVID-19. Keluaran dalam negara kasar KDNK Rantau Asia diunjur berkembang sekitar 5.2% tahun ini disokong permintaan domestik dan peningkatan ekspor, manakala inflasi dijangka meningkat 3.7%. Prospek pertumbuhan juga dijangka terdedah kepada beberapa risiko global termasuk perkembangan konflik Rusia-Ukraine dan polisi semasa Rizab Persekutuan Amerika. Turut dinyatakan risiko kemunculan varian baru COVID-19 dan gangguan berkaitan langkah membendung COVID oleh China. Sementara itu, industri sawit Malaysia perlu merebut peluang di sebalik ketegangan politik di Eropah berpunca daripada konflik Rusia-Ukraine. Menteri Perusahaan Perdagangan dan Komoditi Datuk Zuraida Kamaruddin menegaskan ketika ini adalah masa yang tepat bagi minyak sawit Malaysia memperluas pasaran di rantau tersebut. Penganalisis pasaran mengunjurkan permintaan minyak sawit rantau EU bakal meningkat kesan pengurangan kuantiti ekspor kacang soya melibatkan Brazil, Paraguay, Rusia dan Ukraine. Justru agensi berkaitan sawit Malaysia termasuk Majlis Minyak Sawit Malaysia MPOC dan Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB telah diarah melaksanakan kempen agresif bagi mengurangkan jurang pasaran minyak global. Ia penting bagi menjamin kedudukan minyak sawit Malaysia kekal menjadi pilihan dalam pasaran global yang berdepan propaganda negatif sebelum ini. Isu bekalan chip mempengaruhi prestasi jualan Proton pada suku tahun kedua 2022. Pengeluar kereta nasional tersebut menduduki tempat kedua dalam pasaran tempatan dengan sejumlah 8,839 unit terjual pada bulan April. Ia merupakan penurunan 32.2% berbanding Mac dan kurang 41.1% berbanding tempoh sama tahun lalu. Proton bagaimanapun masih menerajui 3 segmen pasaran bagi B SUV, C SUV dan C MPV menerusi model Proton X50, X70 dan Proton Azora. Proton Saga merupakan model terlaris bulan April dengan 4,579 unit terjual menjadikan jumlah jualan terkumpul tahun semasa sebanyak 14,028 unit. Jualan ekspor bagi bulan April pula berjumlah 456 unit dengan ekspor terbesar ke Pakistan sebanyak 1,050 unit diekspor tahun semasa. Jelas Ketua Pegawai Eksekutif Proton Eda Ruslan Abdullah, bekalan chip bagi bulan Mei dan Jun telah diperolehi dan pemulihan pantas diunjur untuk bulan-bulan yang akan datang.
Musim perayaan bukan alasan untuk ambil kesempatan tetapi menggandakan keselamatan. Itu prinsip yang dipegang usahawan bengkel kereta Muhammad Izam Masripan. Ya, menurutnya perniagaan untuk jangka masa panjang lebih diutamakan bagi membantu ekonomi berkembang hingga peringkat antarabangsa. Laporan di Laila Kadir. Pulang ke kampung dengan kenderaan sendiri sudah jadi tradisi rakyat Malaysia turun-temurun. Tentunya faktor keselesaan dan keselamatan sentiasa dititik beratkan. Justeru tidak hairanlah bengkel penyelenggaraan kenderaan akan menerima banyak tempahan menjelang musim perayaan. Kita kena pergi bengkel dan servis dululah, cek apa yang patut. Pertama servis kereta lah. Dan suruh pomen tu cek lah apa yang sepatutnya dibuat. Ada juga. Kebanyakan semuanya kalau yang takut tu kereta lama lah. Kalau kereta baru tu okey sikit lah. Disuruh tukar perkara-perkara benda-benda yang tak perlu ditukar. Sebab kita tak tahu kan. So kita bagi tahulah. Kalau kita pergi ke service center tu saya lebih yakin lah. Saya yakin yang mereka tak akan suruh tukar benda-benda yang tak perlu ditukar. Menyedari bahawa banyak perkara perlu diperhatikan para pengguna agar tidak terlepas pandang beberapa perkara kecil yang berisiko membuatkan kenderaan tersadai, Muhammad Izam mengambil inisiatif menyediakan semua senarai semak dengan pakej pemeriksaan serta penyelenggaraan mampu bayar bagi mengurangkan beban kewangan pelanggan. Ini pun kita akan tolong bantu cek dengan kita punya 30 checklist. Okey, kita akan bantu sekali. So setiap kali siapa yang datang servis, kita akan tolong bantu cek sekali supaya pastikan tak adalah nanti ada breakdown. Okey, tiba-tiba ada sangkut tepi jalan ataupun boleh menyebabkan aksiden. Bagi memastikan pelanggan berpuas hati dengan keperluan menukar sesuatu peralatan, mereka akan diberi nasihat terlebih dahulu secara terperinci. Apa ni, sekiranya ada kenderaan pelanggan yang barang-barang dia perlu ditukar kan. Contoh seperti safety issue, brake pad, brake disc kan. Itu kita kena highlightkan pada customer lah. Okey, benda ni perlu ditukar sebab apa? Kita ada dia punya spek-spek, macam contoh brake disc, dia ada spek dia berapa tebal dia yang boleh dipakai, nipis dia dah yang tak boleh dipakai. Dengan brake pad tu ketebalan pun kita kena tengok sama ada boleh diguna pakai lagi atau tak. Kita akan bagi tahu customer. Kita akan bawa benda tu sendiri. Tunjuk. Percaya bahawa bersikap jujur akan memberi kekayaan yang membawa berkat, Muhammad Izam dan para pekerjanya yakin bahawa rezeki Allah itu maha luas. Kita buat service center ni pun bukan sahaja untuk keuntungan semata-mata. So lebih kepada untuk membantu orang. So kalau boleh time raya ni kita nak bantu orang balik semula lah. So benda ni kita bukannya buat untuk temporary je, bukan untuk dapat keuntungan time raya ni. Lepas tu dah tutup. Umumnya peniaga sedia maklum, kos untuk mendapatkan pelanggan baru jauh lebih rumit, panjang prosesnya dan melibatkan kos yang tinggi berbanding menjaga pelanggan sedia ada. Supaya mereka terus-menerus menyokong dengan mendapatkan khidmat berulang kali. Meskipun musim perayaan, namun usahawan bengkel kereta ini tetap menjalankan perniagaan dengan telus dan tidak mengambil keuntungan semata-mata. Apa yang penting, keselamatan keluarga Malaysia agar selamat ke destinasi pulang beraya bersama tercinta. Laila Kadir, Berita RTM. Baiklah, seperti biasa, masa untuk edisi sukan. Kita bersama dengan penyampainya Nazri Fahmi. Silakan. Brad Maloney sukar tentukan senarai skuad B23. Terima kasih Mac dan Ivan. Assalamualaikum, salam sukan untuk semua. Dimulakan dengan perkembangan sukan Si Hanoi. Kekangan hanya dapat menguji venue sukan terjun 2 hari sebelum acara sukan itu dipertandingkan pada kejohanan berkenaan bukan satu alasan buat atlet untuk tidak meraih pingat. Sebaliknya, Ketua Kontingen CDM Malaysia ke Sukan Si Hanoi, Datuk Nur Azmi Ahmad berkata perkara itu tidak perlu diperbesarkan. Berikutan ia merupakan langkah waspada negara penganjur dalam menangani wabak COVID-19.
Beliau menjelaskan SOP ditetapkan penganjur perlu dipatuhi dan ia tidak perlu dipertikaikan kerana SOP berkenaan telah pun diputuskan menerusi mesyuarat Sekretariat Sukan C. Ditanya sama ada perkara tersebut mengganggu persiapan atlet terjun untuk meraih pingat buat kontijen negara, beliau berkata ia bagaimanapun tidak mendatangkan kesan besar. Beliau berkata demikian selepas majlis penutup Perhimpunan Akhir Kontijen Malaysia secara maya di Majlis Sukan Negara. Atlet terjun negara dijadualkan beraksi bermula 8 hingga 11 Mei di Pusat Akuatik Maiding. Sementara itu, Datuk Nur Azmi menyanjung tinggi pengorbanan atlet dan pegawai yang rela berkorban tidak menyambut Aidilfitri bersama keluarga dengan mengutamakan misi untuk negara. Saya mohon maaf kerana tuan-tuan dan juga perempuan dan atlet-atlet beraya di MSN saja pada tahun ini. Dan saya percaya dengan semangat yang ada pada semua atlet yang berkobar-kobar untuk misi negara adalah yang lebih penting daripada tanggungjawab bersama keluarga. Dan terima kasih juga saya membuat kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada ahli keluarga yang membenarkan atlet-atlet beraya di Majlis Sukan Negara. Tambah beliau, kontijen Malaysia mampu mencapai 36 pingat emas, pingat yang disasarkan dengan mempertaruhkan 612 atlet untuk bersaing dalam 37 jenis sukan. Masih lagi mengenai Sukan C Hanoi, 5 pemain yang pernah beraksi pada edisi 2019 disenaraikan dalam 20 pemain skuad negara ke tamasya di Vietnam. Ketua Jurulatih skuad bawah 23 tahun kebangsaan Brad Maloney menerusi kenyataan menyifatkan ia satu keputusan yang sukar kerana kesemua pemain memberikan komitmen tinggi sepanjang sesi latihan. Jelasnya, pertimbangan dibuat cukup sukar berikutan peraturan hanya membenarkan 20 pemain sahaja didaftarkan. 5 pemain berkenaan adalah Quentin Cheng, Hadid Aikal, Nick Akif, Luqman Hakim Syamsuddin dan Hadi Fayad Abdul Razak. Skuad negara juga dibarisi Mukhairi Ajmal Azri Abdul Ghani, Ubaidullah Syamsul Fazil, Syahibah Shah, Ahmad Delna Ahmad Asri dan Muhammad Aman Afif Muhammad Afizul. Sementara itu, 4 lagi pemain Rahadia Azli Rahilim, Fahmi Daniel Zaim, Umar Hakim, Syafi Aswad yang turut terbang bersama pasukan ke Hanoi pada Rabu lalu diletakkan dalam senarai bersedia. Mereka akan kekal di Hanoi bagi menggantikan mana-mana pemain yang terpaksa digugurkan jika dijangkiti COVID-19 sepanjang saingan Sukan C 2021 berlangsung. Juara 6 kali Malaysia yang diundi dalam kumpulan B akan membuka kempen menentang juara 16 kali Thailand pada malam esok. Malaysia seterusnya akan bertemu Laos pada 11 Mei, Singapura 14 Mei dan Kemboja 16 Mei. Dengan kumpulan berkenaan dijadual beraksi di Stadium Tien Chuang, Nam Ding. Sukan Asia ke-19 yang sepatutnya dijadualkan berlangsung di Hangzhou, China dari 10 hingga 25 September depan ditangguhkan. Lembaga Eksekutif Majlis Olimpik Asia OCA menerusi satu kenyataan memutuskan penundaan tersebut ketika China masih berdepan lonjakan kes COVID-19. Berikutan itu, tarikh baharu Sukan Asia akan diputuskan antara OCA, Jawatankuasa Olimpik China COC dan Jawatankuasa Penganjuran Sukan Asia Hangzhou dan diumumkan dalam masa terdekat. Kenyataan sama menyebut penganjur bersedia sepenuhnya menganjurkan tamasya Sukan Asia meskipun berdepan pelbagai cabaran global. Namun, penangguhan terpaksa dibuat mengambil kira situasi semasa pandemik dan saiz tamasya yang berskala besar. Nama dan lambang Sukan Asia sedia ada akan dikekalkan. Sementara itu, Lembaga Eksekutif OCA turut memutuskan Sukan Belia Asia 2021 yang dijadual berlangsung di Shantou, China pada 20 hingga 28 Disember turut dibatalkan selepas ditunda sebelum ini. Sukan Belia Asia edisi seterusnya akan diadakan di Tashkent, Uzbekistan 2025.
Jika anda mengalami acrophobia atau fobia kepada ketinggian, jambatan kaca Bac Long di Vietnam bukan destinasi pelancongan sesuai buat anda. Ivan sanggup cuba? No. Apapun, ia ada keistimewaan tersendiri bagi mereka yang sukakan cabaran. Perinciannya dalam hashtag. Saksikan. Baru-baru ini Vietnam telah membuka jambatan kaca Bac Long sepanjang 150 meter atau 499 kaki merentasi hutan rimba. Menariknya, jambatan kaca ini terletak di lembah yang menghubungkan dua gunung. Ia mampu menampung 450 orang dalam satu-satu masa. Menolong haiwan sememangnya perkara yang mulia. Contohnya, seorang lelaki memberi minum kepada seekor armadillo yang kehausan akibat cuaca panas yang melanda India. Perkongsian video tersebut di Twitter telah mencecah 200,000 tontonan. Dan ini pula seorang warga emas di Brazil berjaya memecah rekod dunia sebagai individu paling lama bekerja dalam syarikat yang sama, iaitu selama 84 tahun. Walter Othman, 100 tahun, bekerja dengan syarikat tekstil Industrial Reynolds lebih 8 dekad. Paparan itu tadi menutup berita perdana edisi 6 Mei 2022. Teruskan malam jaga SOP ketika melakukan aktiviti harian, terutama di musim perayaan ini. Ya, salam keluarga Malaysia dan jumpa lagi.